Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua, sihat hari ni? Alhamdulillah. Panas tak? Masa panas Masa panas? Hah? Panas tak kuat dia punya aircon. Admin kat dalam, admin kuatkan aircon. Tapi admin kerjanya aircon kat dalam sini kan? Dia memang automatik ke macam mana? Oh, dekat dalam. Kuatkan ke apa? Macam mana? Jangan buka kipas. Nanti terbang ni. Okay, hari ni nak buat apa? Ya? Rasa penat kan? Oh, nampaknya macam penat. Sebab tu tanya nak belajar apa. Penat hari-hari penat Cik Amy. Hari-hari saya penat. Cik Amy nak tolong mengajar? Boleh Cik Amy. Tapi ada ARS tak? Dia kena tangkap ni. Tak pasal-pasal. Asal buka fan? Tak apa buka fan? Okey. Saya jangan. Nanti kan dia saya tak ada fan pun beringus juga. Okey, hari ni buka surat apa? Yang Abu Bakar tu tinggalkan je lah. Okey. Hari ni masuk terus pada kisah Salman Al-Farisi. Kisah Abu Bakar tu saya dah simpulkan pada minggu lepas. Jadi kalau sesiapa yang tertinggal tentang perbincangan Abu Bakar tersebut, boleh terus nanti lihat pada rakaman kuliah kita tarikh bila? Tarikh minggu lepas. Okey. 7 hari bulan. Saya pun tak letak tarikh. Berapa hari minggu lepas? 7/2 Valentine. Hari ni. Oh, hari ni Valentine. Ya, tak tahu. Siapa nak Valentine dengan saya? Tak ada masanya Kak So. Amboi kau main lagi hari ni Valentine. Yelah, sukatilah. Nak Valentine ke nak apa? Baik, hari ni kita masuk muka surat 507. Topik kita yang ketiga iaitu kisah Salman Al-Farisi yang masuk Islam. Kenal tak siapa Salman Al-Farisi ni? Kenal. Okey, siapa dia?
sahabat Nabi. Apa dia Cak Na? Yang kasih idea korek perang. Cak Na. Perang Khandaq. Yang memberi idea pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggali menggali parit kenapa nak gali parit tu? Jadi orang tu jatuh supaya musuh masuk dalam parit tu. Betul ke? Dah start dah. Dah start dah. Okey, matikan handphone anda ya. Okey, matikan handphone, silencekan lah, silencekan. Kalau nak matikan pun bagus juga, tak ada masalah. Kita nak lihat gini ya, perang Khandaq tu sebab Madinah, sebab waktu tu kawasan peperangan dikepung oleh pihak musuh. Jadi Salman Al-Farisi ni dia kata kepada Nabi dulu kalau dekat tempat dia bila kita berperang ni, bila kita ni dikepung oleh musuh, biasanya kita akan gali parit gitu. Jadi Nabi SAW mengambil pendapat dia dalam hal itulah, dalam isu tersebut. Itu tak apalah sebab perbincangan itu tidak ada dalam kitab kita di sini. Kita akan terus lihat bagaimana tentang Salman Al-Farisi ni dia masuk Islam. Kita lihat kepada A di situ. Puncak keselamatan sejatinya telah dipersiapkan bagi hamba yang dikehendaki agar selamat, iaitu Salman, meskipun telapak kaki orang yang terusir itu telah terikat dengan belenggu. Ketika badai takdir menyapu seantero gurun pasir, peristiwa itu mengubah semua yang ada dan melahirkan kebaikan. Setelah badai mereda, barulah diketahui bahawa ternyata Abu Talib, iaitu pakcik Rasulullah SAW, tenggelam dalam gelombang kebinasaan. Sedangkan Salman radhiyallahu an berada di pantai keselamatan. Jadi di sini dibuat perbandinganlah kepada kita tentang dua figure ini, iaitu pertama ialah Abu Talib, kedua Salman Al-Farisi. Siapa-siapa nanti masuk tutupkan boleh tak pintu ni? Saya kunci boleh? Kau datang lambat tak boleh masuk ya? Dulu saya mengajar, student datang lambat, saya kunci kelas. Duduklah kau kat luar. Makcik-makcik tak boleh buat gitu. Nanti kan minggu depan tak datang, merajuk, komplain kat office. Dosa Sakinah je kau letak kita kat luar. Ini macam ke masjid tak buka pintu untuk jemaah. Macam gitu ayatnya. Kan makcik-makcik Allah. Kalau budak-budak remaja boleh lah kita buat gitu. Makcik-makcik tak boleh jemaah ni kan mengajuk biar aku. Viral Viral tu lah masuk TikTok Ustazah. Ini dia Ustazah yang kunci kita kat luar. Ramai-ramai semua ambil gambar. Angkat tangan semua. Macam-macam petition keluar kan. Okey, tak apalah, tinggalkan kisah makcik. Makcik tak puas hati dekat luar tu. So kita nampak di sini ada dua figure yang diberikan kepada kita dalam perbincangan kitab ini, iaitu satu Abu Talib, kedua tadi Salman Al-Farisi. Jadi disebutkan bahawa bila badai mereda, maksudnya bila semua keadaan sudah kembali pulih, dia sebenarnya agak klasik lah ayat yang digunakan dalam perbincangan kitab ini. Diceritakan dengan sastra yang sangat tinggi sehingga kita perlu merujuk kepada kitab asalnya untuk kita faham apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam perenggan ataupun di dalam penceritaannya berkenaan dengan berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Jadi sebenarnya dia nak kata beginilah, asalnya kita lihat dakwah Nabi SAW ni di kota Makkah itu perlu diharungi dengan pelbagai macam ujian dan badai pada waktu itu. Tapi kemudian setelah badai tersebut reda, maknanya dakwah Islam ini dia berkembang dengan begitu pesat, begitu baik sehingga terbentuklah sebuah kerajaan, itu kerajaan Islam Madinah pada waktu itu, yang mana hasilnya menunjukkan bahawa yang Nabi harapkan untuk
menjadi orang penting di dalam kehidupan baginda itu, iaitu Abu Talib, dia tidak kesampaian. Sebab tu jadi dikata apabila badai sudah mereda, barulah kita dapat lihat siapa sebenarnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah Islam. Jadi sebab tu dia kata barulah diketahui bahawa ternyata Abu Talib iaitu pakcik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelam dalam gelombang kebinasaan. Abu Talib ni baik ke tidak, saya tanya? Baik. Apa yang dibuat oleh Abu Talib? Bantu Rasulullah. Aunty Azra, Masya Allah. Sihat? Apa tadi? Lupa pula tengok muka Aunty Azra. Dia jaga Rasulullah. Dia tolong. Dia protect. Lagi? Bagi sokongan lah semua. Dia tolong, dia protect, bagi sokongan. Okey, baiklah, kita faham begini. Abu Talib, dia adalah non-Muslim. Okey? Dia tidak memeluk agama Islam. Tetapi dia sentiasa berada di barisan hadapan untuk membantu dakwah Nabi SAW ketika di Makkah. Bermakna begini, Abu Talib ni lah orang yang memiliki pangkat sebab dia ketua kabilah. Kemudian bila ada mana-mana kabilah ataupun orang di kalangan musyrikin Makkah ini yang nak melukai, mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ini akan bantu untuk pertahankan. Daripada sudut celaan, daripada sudut fizikal, maknanya daripada sudut kata-kata fizikal, bermakna Abu Talib ini memberikan sepenuh tenaganya, pengorbanannya, bahkan daripada sudut wang ringgit juga ya, Abu Talib dia berikan untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di akhir kehidupan Abu Talib ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dia masuk Islam. Bila dia tengah sakarat kan, Abu Talib ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kan jumpa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh tak silap saya Imam Al-Bukhari, dia kata kepada pakcik dia, okey, Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada pakciknya iaitu Abu Talib, indal mauti, ketika dia hendak meninggal. Ketika Abu Talib tu dalam keadaan sakarat, Nabi SAW jumpa dan Nabi kata kepada dia, kul, katakanlah la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Maknanya dia suruh mengucap, katakan la ilaha illallah, asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi kepada Allah dengan kalimat itu. Maknanya Nabi kata kalau pakcik dia ni mengucap la ilaha illallah itu kan, dia akan menjadi saksi di hari kiamat atas apa yang telah diucapkan. Maknanya ini Muslim kan, begitu. Tapi fa'aba, dalam hadis menunjukkan bahawa Abu Talib dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Fa'aba fa'anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta. Bila Abu Talib dia menghembuskan nafasnya dalam keadaan yang musyrik itu, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah Al-Baqarah ayat yang surah Al-Qasas ayat yang ke-56, iaitu Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya mereka menerima Islam, tetapi Allah lah jua yang berkuasa memberi hidayah itu petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah, iaitu petunjuk kepada memeluk Islam tu tadi. Jadi ini surah Al-Qasas ayat yang ke-56 untuk menguatkan kisahlah tentang Nabi SAW yang mengharapkan ni pakciknya tu masuk Islam kerana dia sangat sayang dengan pakciknya. Kalau kita merujuk dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bila Nabi SAW datang bertemu dengan Abu Talib waktu itu supaya Abu Talib ini mengucap, pada waktu tersebut ada dua orang musyrikin Makkah
iaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abu Umayyah, yang mana mereka ni provoke. Dia kata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, adakah engkau nak tinggalkan agama nenek moyang kau? Bila Nabi datang, Nabi kata kepada pakciknya, mengucap la ilaha illallah, maka aku ni akan menjadi saksi pada apa yang engkau ucapkan nanti di hari kiamat. Abu Jahal dengan Abdullah bin Abu Umayyah, dia kata kepada Abu Talib yang tengah sakarat ni kan, wahai Abu Talib, adakah engkau benci dengan agama nenek moyang engkau? Adakah engkau nak meninggalkan agama nenek moyang engkau? Dia kata gitulah. Tapi akhirnya dia macam jadi nak cakap pergaduhan pun tidak jugalah antara Abu Jahal dengan Nabi SAW. Nabi suruh mengucap, Abu Jahal kata jangan mengucap. Kekal dalam agama nenek moyang mereka. Dan akhirnya memang Allah takdirkan Abu Talib mengikut kepada apa yang disarankan oleh Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah. So di situ Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat yang lain lah tentang isu ini. Jadi maknanya ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentang Abu Talib yang mana dia adalah seorang yang baik, seorang yang banyak membantu Nabi SAW, tetapi di akhir hayatnya tetap memilih untuk berpegang dengan agama nenek moyangnya. Cuma di sini yang boleh kita faham ialah hidayah ni dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, kita cuma mampu untuk berusaha. Kan? Sebab kita nampak beginilah, kita jangan fikir tentang orang yang peluk agama Islam ataupun tidak. Kadang-kadang kita lihat kepada kita yang dah born Muslim ni sahaja. Kita yang dah sedia Muslim ni pun kadang-kadang problem kan. Kita cakap tentang hukum hakam pun tak nak dengar. Betul tak? Kita cakap tentang mana halal haram pun masih lagi keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. So ini semua berkaitan dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan dakwah. Okey, maksudnya kalau nak kata dakwah tu untuk muslimah-muslimah semua agak besar bagi saya, tetapi kita tak boleh meninggalkan untuk mendidik anak contohnya. Tak boleh meninggalkan untuk memberikan pesanan kepada mungkin pasangan kita, adik-beradik, kan ibu bapa. Mungkin kita ada ibu bapa yang tidak solat contohnya. Kita ada adik-beradik yang tak solat. Kita ada adik-beradik yang memang teruklah perangainya kan, kita tak boleh membiarkan. Kita perlu ada satu inisiatif untuk berusaha mengajak ke arah kebaikan. Saya tahu susah. Cakap dengan kawan lagi senang daripada cakap dengan adik-beradik. Cakap dengan makcik-makcik lagi senang daripada cakap dengan mak kat rumah. Mak aku kat rumah dengar. Kau cakap pasal aku cakap. Betul, cakap kita cakap dengan makcik-makcik, cakap dengan ni cakap senang tau. Cik ajar ikut je. Ustazah. Cakap dengan mak kita, elang kau ni. Cakap dengan mak kita ada je. Elang kau ni tu pun tak boleh. Susah lah kau ni, dah jangan ikut aku jalan. Susah mak kita. Cakap dengan orang luar, sila. Nak duduk mana Masyita? Salah pintu Masyita, patut masuk belakang. Kan kena tegur. First time. Dia baru pindah daerah sini. Dulu kat Woodlands kan. Ingat? Ujung Ishak. Okey. Jadi kita nak kata ginilah. Bila kita berdakwah dengan ahli keluarga memang sangat sukar. Kita nampak contoh pada Nabi SAW sendiri. Abu Talib adalah keluarganya. Kan? Pakciknya. Kemudian bukan semua pakciknya yang masuk agama Islam. Kita lihat siapa lagi seorang tu? Abu Lahab. Sama juga kan. Dia pun tak masuk Islam. Bahkan jadi orang yang pertama mengutuk, menghina Nabi SAW. Nabi cakap apa pun dia tak dengar. Jadi susah. Dalam keadaan-keadaan yang begini, kita nampak Allah berikan contoh yang sangat jelas kepada kita. Berdakwah kepada ahli keluarga adalah satu perkara yang sangat sukar. Tetapi tak bermakna kerana ia sukar kita tinggalkan. Susah lah nak cakap ni, buat bodoh lah. Tak boleh gitu. Sebab nanti Allah akan tanya kita juga kan. Dah cakap dah belum dengan maknya gitu kan. Ada gitu Allah tanya kita agaknya lah. Dah cakap belum dengan maknya, dah cakap belum dengan adik-beradiknya, dah cakap belum dengan bapaknya, dah cakap semua. Mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan. Sebab itu kita nampak di sini contoh yang Nabi tunjukkan ialah bila Nabi awal-awal Allah Subhanahu Wa Taala suruh keluar berdakwah ataupun menyampaikan dakwah itu ialah kepada ahli keluarganya. Betul tak? Allah tak kata pergi dekat Makkah semua, pergi cakap dengan semua orang, tak. Tapi Allah suruh kita fokus pada keluarga kita lebih dahulu.
Tapi kalau dah memang dia tak nak terima, itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita buat tugas kita, apa yang sepatutnya kita lakukan. Jadi di sini kita nampak tadi surah apa saya sebut? Al-Qasas ayat berapa? 56. Ini cerita Abu Talib ya. Ayat ini turun, Allah ingatkan kepada Nabi, engkau tak boleh untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Sebab Abu Talib ni pakcik yang Nabi sangat sayang. Sebab dia baik dengan Nabi SAW. Kita of course ya, sesiapa yang baik dengan kita, kita akan sayang kan. Ke orang baik yang kita tak sayang? Tak suka, benci. Kepo, sibuk je. Tak boleh lah gitu kan. Orang baik yang kita baik dengan orang. Kalau orang jahat yang kita, baik jugalah, baik juga. Tapi orang kata touch and go je, macam tu kan. Kalau orang tu kita nampak orang tu jahat kita, janganlah baik sangat, itu masalah. Tetap buat baik, tetap cakap baik-baik. Cuma janganlah sampai, peluk baik-baiknya duduk. Dah tahu orang tak suka kita, duduk juga dengan dia, ya Allah. Itu tak bijak, itu namanya itu namanya shot sendiri. Okey. Tadi apa? Surah pula. Hadis riwayat Muslim, kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya bawa Muslim dulu tadi. Okey. Kemudian sebab yang hadis riwayat Imam Muslim inilah tentang asbab nuzul ayat ini. Asbab nuzul tu maksudnya sebab penurunan. Kenapa Allah turunkan surah Al-Qasas ayat 56 ialah tentang Abu Talib yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Jadi hadis riwayat Imam Muslim menceritakan tentang sebab penurunan surah Al-Qasas ayat 56. Kalau masuk tentang Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kisahnya lah tentang tadi yang ada Abu Jahal tu. Kalau yang ni tak ada Abu Jahal. Dengan siapa tadi saya sebut? Apa pula Abu Umayyah? Ini dua-dua musyrik Ini bukan Muslim bukan Muslim. Dua-dua musyrik. Sampai kesudahnya tak beriman. Walaupun nama dia Abdullah. Jadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari memuatkan tentang dua tokoh ini yang kita kata dia kata kepada Abu Talib jangan beriman kan, agama nenek moyang kita ni kena pertahankan. Itulah dia kata pada Abu Talib, hinggalah kesudahnya Abu Talib pun dia tidak mengucap la ilaha illallah. Okay, jadi inilah yang kita kata kita tak boleh untuk memaksa, dan Allah pun dah ingat, Allah yang lebih mengetahui siapa yang Allah nak berikan kepadanya dengan hidayah. Okey, itu tentang Abu Talib yang Nabi SAW lihat sentiasa di hadapan mata Nabi, sentiasa membantu Nabi SAW. Tapi kemudian akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia sayang kepada Nabi SAW. Di sini didatangkan kepada kita dengan sebuah kisah, iaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni duduk jauh daripada Mekah Madinah. Dia duduk dekat Iran. Asalnya Iran, Parsi. Okay. Kalau dulu panggil Parsi, sekarang panggil Iran. Okay. Dulu dia duduk tempat yang sangat jauh. Jadi Salman Al-Farisi dia ada ceritakan dalam satu kisah yang sangat panjang bagaimana dia boleh sampai di Madinah. Okay, dia ceritakan permulaan dia nak jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, boleh kita terus skip masuk pada perenggan yang di akhir tu Perenggan akhir muka surat 507.
Tatkala Salman radhiyallahu anhu ditakdirkan masuk Islam, jalan petunjuknya segera memisahkan dirinya dari jalan yang ditempuh oleh leluhurnya. Leluhur tu maksudnya ialah nenek moyangnya. Okey. Jadi dalam hal ini dia kata dia adalah seorang yang menganut agama Majusi. Majusi maksudnya agama yang menyembah api. Dia ceritakan kepada Ibn Abbas sebenarnya kisah ini. Dia kata kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jayyun. Dia cerita tentang asal usul dia. Aku adalah seorang lelaki daripada Parsi merupakan penduduk Asbahan. Dia kata min ahli qaryatin yang berada di sebuah perkampungan bernama Jay. Tak dalam kitab ya, saya baca semua tengok cari mana dia baca. Mana? Parsi lah, apalah tak jumpa. tak ada dalam kitab. Lupa nak cakap, sorry. Jadi hadis ni riwayat Imam Ahmad yang saya baca ni. Salman Al-Farisi dengar dan catat ya poin-poin penting yang saya baca dalam hadis ini. Jadi Salman kata aku ni adalah seorang lelaki daripada Parsi, merupakan penduduk Asbahan. Di Asbahan ada sebuah kampung namanya Jay, okey, Jim Ya ataupun Jay, Jay. Wa kana abi diqana qaryatihi, dan ayah aku merupakan ketua kampung dekat Jay ini. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi falam yazal bihi hubbuhu iyai hatta habasani fi baitihi. Jadi dia kata ayah dia ni sangat sayang kepada dia. Aku adalah makhluk yang paling dicintai oleh ayah aku. Dia guna. Dia makhluk Allah yang paling dicintai oleh ayah aku sehingga aku ini dikurung oleh ayahku. Bapak dia sayang sangat dekat dia sampaikan bapak dia tak bagi dia keluar pergi mana-mana. Kau duduk rumah saja. Seolah-olah macam anak dara bapak dia jaga dia. Padahal dia tu anak lelaki. Jadi dia kata begini. Hatta habasani fi baitihi ay mulaziman nari kama tuhbasul jariyah. Wa ajhadtu fil majusiyyati hatta kuntu qatanan nari alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'a. Jadi bila dia duduk rumah, kerjanya apa? Dia kata ayah dia perintahkan kepada dia untuk sentiasa menyalakan api. Sebab mereka ni beragama Majusi. Jadi kerjanya ialah menyalakan api, pastikan api dekat dalam rumah tu tak terpadam. So 24 hours kerjanya ialah anak api tu lah. Dia kata bapak dia suruh dia buat gitu dalam rumah. Kemudian ada satu hari, saya ringkaskan ceritanya di sini ya. Ada satu hari ni ayah dia ni suruh dia pergi ke satu tempat. Sebab ayah dia kata aku sibuk ni, tak sempat nak pergi tempat itu, kau pergi sana, kau settlekan urusannya. Cuma tak diberitahukan kepada kita apa urusan yang diperintahkan oleh ayahnya. Yang penting ayahnya pernah suruh pergi ke satu tempat untuk dia melaksanakan satu tugasan. Jadi dia kata dalam perjalanan aku nak ke tempat itu, aku singgah, maknanya aku nampak ada satu gereja. Tak sama ya? Dia agama apa tadi? Majusi, gereja agama Nasrani. Kita guna ayat tu, okey? Agama Nasrani. Jadi dia kata aku nampak satu gereja ni, jadi aku ngintai. Bila dia ngintai, dia kata aku nampak mereka ini solat. Maknanya mereka beribadah lah. Padri-padri ni beribadah. Dia kata aku suka dengan agama itu. Dan aku duduk dengan mereka sampailah matahari terbenam. Maknanya dia tak pergi kat tempat yang bapak dia suruh tu. Dan dia tanya masa dia duduk tu, dia tanya dengan padri-padri tu, kalian ni agama daripada mana? Sebab kita kena ingat ya, dia tak pernah jumpa orang. Bapak dia kurung dia. Jadi mungkin yang bapak dia suruh pergi tu tempat yang biasa dia pergi bersama dengan ayahnya lah, begitu keadaannya. So bila dia jumpa, dia nampak gereja ni, dia nampak padri-padri ni beribadah, dia rasa suka dan dia rasa ini lagi bagus daripada agama Majusi. Dia kata hati dia tertarik dengan agama Nasrani tersebut. Dan dia tanya dengan padri-padri ni, korang ni berasal daripada mana? Agama kalian ni berasal daripada mana? Dan aku rasa agama kalian lebih baik daripada agama aku. Dan mereka kata kami berasal daripada Syam. Ini adalah agama kami. Kami beribadah kepada
Allah lah sebut gitu kan. Sebab ingat Kristian beribadah kepada Allah juga. So kalau pada zaman Salman Al-Farisi ni, kira tu semua ahlul kitab. Yang masih lagi agamanya masih lagi berpegang kepada kitab yang betul lah. Jadi dia ni rasa takjub dengan agama Nasrani. Bila dia pulang, ayah dia tanya, kau pergi mana? Kan kenapa tak balik-balik, aku tunggu kau lama, kau dah buat belum apa yang aku suruh? Dia kata tak, aku tak buat. Tapi dia kata, ayah aku ada nampak orang beribadah dan aku rasa agama mereka lagi bagus daripada agama kita. Bapak dia kata apa? Hey, berani kau kan? Berani kau cakap gitu? Bapak dia kata tak, agama kita lagi bagus daripada agama mereka. Ini adalah agama yang terbaik yang kita ambil daripada agama nenek moyang kita. Engkau kena terus beragama dengan agama ini. Apa yang ayah dia buat, ayah dia ikat kaki dia dengan rantai besi. Sampai dia tak boleh keluar. Jadi ni Salman Al-Farisi dia kata, aku duduk dekat dalam rumah yang mana dengan kaki dirantai oleh ayahku dengan rantai besi, jadi aku tak boleh pergi mana-mana. Sampai pada satu hari, dia kata, ada di kalangan orang gereja cari. Sebab diorang pernah nampak dia kan, asal pula tiba-tiba budak ni tak ada. Apa jadi dengan budak ni? So, dia kata bila ada orang cari dia, ketika tu ayah dia tak ada di rumah, dia kata, aku tanya kepada mereka, adakah kalian akan berangkat ke mana-mana? Dia kata, ya kami akan berangkat ke tempat-tempat ini. Okey, beritahu aku nak lari bersama dengan kalian. Okay. Pendekkan cerita, Salman Al-Farisi berjaya melepaskan dirinya daripada rumah ayahnya dan dia ikut rombongan Nasrani itu pergi ke sebuah tempat. Maknanya dia lari daripada ayahnya, itu sampai situ saja kisah dia dengan ayah dia. Okey, pergi ke sebuah tempat di sini. Kalau kita baca perenggan tu kan, settle perenggannya. Dia pun berdialog dengan ayahnya mengenai agama musyrik tersebut dan ketika sahabat ini mampu mematahkan argumentasi ayahnya, maka tak ada jawapan lain yang mampu diberikan ayahnya melainkan dengan membelenggunya. Itu tadi saya cerita. Yang mana ayahnya ikat kaki dia dengan rantai besi. Okey, masuk kepada buku surat berikutnya. Demikianlah jawapan yang selalu digunakan para pelaku kebatilan sejak mereka memutarbalikkan kebenaran pertama kali. Jawapan ini pula yang diberikan Firaun kepada Nabi Musa AS sebagaimana dalam ayat la inittakhazta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-29. Dia iaitu Firaun berkata, sungguh jika engkau menyembah Rabb selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Nak katanya beginilah, kenapa ayat ini diletakkan dalam kisah Salman Al-Farisi? Sebab nak beritahukan kepada kita, orang yang dia tidak boleh menerima kebenaran, yang tidak boleh menerima bahawa mungkin ahli keluarganya ataupun sesiapa yang dekat dengan dia memeluk agama yang lain, dia pasti akan memberikan respon yang sangat memedihkan. Contoh kita nampak tadi, bapa kepada Salman Al-Farisi, dia buat apa tadi? Dia ikat dengan rantai besi. Kalau kita lihat kepada kisah Nabi Musa ini, Nabi Musa diberi dengan ancaman untuk dipenjarakan. Apabila Firaun kata kepada, kalau engkau ambil Tuhan lain selain aku akan penjarakan engkau, kau jadi orang yang hina. Dan itu kita nampak contoh ini, ia berlaku hingga ke hari ini. Betul tak? Orang yang tidak boleh menerima kebenaran, dia akan berusaha untuk memusnahkan orang yang menyelisihi pendapat dia ataupun yang tak boleh terima apa yang mereka anuti dan pegang. Okay. Tapi kita kat Singapura kita harmoni. Jangan kita tiba-tiba kau tak ada percaya dengan aku tak ada. Kita ni harmoni, agama semua harmoni, tak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Cuma nak katanya ialah ada peristiwa-peristiwa itu berlaku sehingga ke hari ini. Dan inilah yang Allah ingatkan kepada kita, orang yang tak boleh terima kebenaran, dia pasti akan memperkecilkan, dia pasti akan menundukkan dan dia akan memaksa orang itu mengubah pendapatnya ikut kepada apa yang mereka yakin itu betul. Baik, sekarang ini kita lihat. Bila Salman Al-Farisi tu, dia ikut rombongan tadi kan, pergi ke sebuah tempat. Saya nak baca muka surat 508, lihat kepada perenggan dalam hal ini. Okey, masuk di situ. Dalam hal ini, Salman radhiyallahu an seakan-akan disinggahi oleh tamu. Sebagaimana firman-Nya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Iaitu surah Muhammad ayat yang ke-31.
Disinggahi oleh tamu maksudnya disinggahi oleh ujian demi ujian. Bermakna itulah detik permulaan Salman Al-Farisi bertemu dibelenggu dengan ujian demi mencari kebenaran. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Muhammad ayat yang ke-31. Allah kata walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Kami akan menguji kalian sehingga kami tahu siapa di kalangan kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Kemudian Allah kata wassabirin, siapa di kalangan kalian yang benar-benar sabar dalam ujian. Wa nabluwa akhbarakum, dan akan sampailah kepada kami dengan kabar-kabar kalian. Bermakna begini ya, dalam hidup ini bila kita nak cari kebenaran, kita ni takkan lepas daripada sebarang ujian. Apa pun yang kita buat dalam hidup ni, kita cuba nak capai sesuatu, kita cuba nak mencari sesuatu yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan mulakan ia dengan ujian demi ujian. Kenapa Allah uji kita? Dalam surah Muhammad ini Allah ingatkan supaya kami nak lihat bagaimana kesungguhan kalian. Mujahidin tu maksudnya orang yang bersungguh-sungguh. Adakah kita ni memang orang kata som-som kuku je kan? Hari ni okey, nak tapi dah memang hangat-hangat tak ayam. Lepas tu dah sudahlah, kena uji sikit tak nak lah, nanti orang cakap tak aku. Lepas tu tinggalkan. Lepas tu balik kepada asal. Adakah kita begitu? Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, kami uji kalian supaya kami tahu bagaimana pendirian kalian. Adakah kalian ni benar-benar ingin berhijrah ataupun kalian benar-benar ingin mencari kebenaran? Dan adakah kalian benar-benar orang yang sabar? Wassabirin tadi disebut dalam surah Muhammad ayat 31. Lalu atas penghormatannya terhadap tamu tersebut, iaitu ke atas ujian tersebut, akhirnya sahabat ini memperoleh derajat berupa penetapan Nabi SAW. Salman adalah salah satu anggota keluarga kami, iaitu Ahlul Bait. Tetapi hadis ini dhaif. Okey. Yang menyatakan bahawa Nabi sebut bahawa Salman itu adalah di kalangan Ahlul Bait, sanadnya adalah dhaif. Hal itu boleh kita rujuk pada nota kaki nombor 22. Tak apa, nanti boleh baca sendiri ya. Nota kaki nombor 22 itu menyebutkan tentang Imam Al-Zahabi menyatakan hadis tersebut dhaif. Dalam Talkhisul Mustadrak dan Al-Haythami dalam kitabnya Al-Majma'. Nanti boleh baca sepenuhnya di situ. Seterusnya pada perenggan kita di sini. Jauh sebelumnya, iaitu ketika mendengar kabar tentang satu kafilah dagang yang hendak melakukan perjalanan ke daerah Hijaz, iaitu ke daerah Syam. Salman pun berupaya untuk mencuri dirinya. Mencuri dirinya itu maksud melepaskan dirinya. Tinggi ayatnya. Melepaskan dirinya. Salah satu bentuk pencurian tanpa hukuman potong tangan dari genggaman ayahnya. Dia ikut bersama kafilah itu. Dia pun berhasil pergi melepaskan diri dari orang tuanya dengan kenderaan yang tekad sambil terus berharap tanpa meraih kebahagiaan yang dicarinya. Dengan gigih dia menyelami samudera pencarian untuk bertemu dengan mutiara kehidupan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mewakafkan dirinya untuk melayani siapa pun yang dapat memberinya petunjuk kebenaran dengan segala kerendahan statusnya. Sebelum dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna sebelum dia menganut agama Islam, kita faham tadi dia beragama apa? Setelah itu Nasrani. Bila dia ikut rombongan tadi kan, pergi ke Syam, di situ kita faham bahawa dia sudah bersedia untuk menjadi pelayan kepada pendeta-pendeta Nasrani. Itu rahib-rahib Nasrani ini. Jadi dia sampai ke sebuah tempat ini dan dia minta supaya diperkenalkan dengan seorang rahib yang boleh dia santuni, yang boleh dia duduk jadi pelayan kan. Dan mereka tempatkannya dengan seorang rahib ini, dan rahib ni kata tak apa, kau duduk dengan aku. Bila duduk dengan rahib ini, dia kata aku tak suka dengan rahib tersebut. Sebab apa? Dia jahat. Jahat ni macam mana? Dia adalah, kita panggil macam ni lah, selalu orang panggil apa tu? Apa tu lah, penunggang agama, ayat tu. Dia penunggang agama. Dia suruh orang sedekah banyak-banyak kan, tapi nanti dia ambil sedekah tu. Dia tak beri. Sepatutnya sedekah tu dia ambil, dia kena berikan kepada orang miskin. Tetapi rahib ini, pendeta ni, dia ambil banyak-banyak ni, dia simpan dekat rumah dia.
Salman Al-Farisi dia nampak semua peristiwa itu sampailah rahib itu meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, mereka ni ialah kalau orang yang hebat-hebat ni biasanya akan diadakan acara kan, orang dihormati. Salman beritahu kepada orang ramai, rahib ini adalah orang yang tidak amanah. Kerana semua harta kalian yang kalian infakkan itu dia ambil. Mereka kata, bagaimana kami boleh percaya apa yang engkau ucapkan? Dia kata, tak apa sini, aku tunjukkan engkau tempat di mana dia simpan semua barang-barang kalian. Jadi Salman Al-Farisi, dia bawa orang ramai pergi ke sebuah tempat ini dan mereka jumpa apa? 7 peti yang besar tau, berisi emas dan perak. Banyak sangat dalam tu. Kata, alamak jahat rupanya dia ni. Kan? Jahat rupanya dia ni, dia ambil duit kita. Ingatkan sama ni kita sedekah. Inilah pergi kepada ni kan, orang miskin. Rupanya dia pula yang lahap dia ambil semua. Jadi orang ini, rahib itu, mereka tak jadi buat upacara untuk mengagungkan dia. Apa yang dibuat, mereka salib dia dan mereka lempar dengan batu. Sampailah, maknanya... sampailah dia hancurlah, dimakan binatang dan sebagainya. Jadi Salman ini pun dia berpindah pada jagaan rahib yang kedua. Saya nak pendekkan cerita, nak kata gini. Sebelum Salman Al-Farisi dia bertemu dengan Nabi SAW, dia duduk dengan 5 orang pendeta. Yang mana dia santuni, dia layan mereka, dia jadi pembantu kepada rahib-rahib itu kan. Bila setiap kali pendeta ini nak meninggal dunia, dia akan minta wasiat. Itu dia kata, kau tunjukkan kepada aku orang yang boleh aku pergi kepada dia, yang aku jumpa kepada dia, yang mana mereka itu berada di atas jalan kebenaran, iaitu agama Nasrani yang betul-betul. Kan? Dan aku nak jadi pembantu mereka. Jadi setiap kali sebelum rahib ini meninggal dunia kan, mereka akan kata kau pergi kepada rahib yang ini, kau pergi kepada rahib yang ini, kau pergi kepada rahib ini, sampailah kepada rahib yang kelima ini. Rahib yang kelima ni kata apa? Aku dah tak jumpa lagi dah orang yang betul-betul berpegang kepada agama kita ini. Dan untuk pengetahuan engkau, telah datang seorang Nabi yang baru namanya Muhammad. Yang disebutkan dalam kitab kita, dia tinggal di negara Arab, negara itu ada banyak pokok kurma, dia kata. Kau pergi ke sana dan engkau akan dapati ada 3 tanda ini pada orang tersebut. Satu, dia tidak menerima sedekah. Okey? Dia menerima hadiah dan ada tanda kenabian pada bahunya. Kalau engkau bertemu dengan orang itu, maka dia adalah orang yang benar. Berada pada agama yang dulu dibawa oleh datuk kita, iaitu Ibrahim alaihissalam. Pendeta ini kata begitu kepada Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini, walaupun dia adalah seorang pembantu pada waktu tersebut, dia ini agak kaya jugalah. Dia ada kambing, biri-biri, dia ada lembu yang dia bawa bersama dengan dia sebagai yang kata harta lah. Jadi ada pada satu masa dia kata, setelah rahib ini meninggal kan, dia cari jalan macam mana yang dia nak pergi dekat tanah Arab ni. Sebab dia masih lagi dekat kawasan Parsi tau. Walaupun kita kata dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, bertemu rahib dengan rahib yang lain, tetapi dia masih lagi dekat Iran. Sekarang dia nak pergi ke tanah Arab macam mana? So dia kata, aku bertemu dengan satu delegasi, yang mana dia kata delegasi ini adalah Bani Kalb. Bani Kalb ini dia kata, kalian nak pergi ke mana? Bani Kalb kata, kami nak pulang ke tanah Arab. Boleh tak bawa saya bagi hadiah kambing-kambing saya ini dan juga lembu-lembu yang banyak ni. Mereka kata, okey, kau ikut kami. Jadi dia ikut. Bila dia ikut, kita baca ya, muka surat 509 di sini. Hingga pada suatu ketika, yakni tatkala para pendeta mendapatkan firasat akan pemusnahan negeri mereka, maka mereka pun memberitahukan tentang tanda-tanda kenabian Nabi kita. Itu tadi saya dah ceritakan. Okay, dalam hadis riwayat Imam Ahmad saya sebutkan tadi. Mana tadi? Muhammad SAW. Mereka lantas berpesan, waktunya telah tiba, maka waspadalah, jangan sampai kamu tersesat. Setelah itu berangkatlah Salman bersama rombongan yang tidak menyayanginya. Maknanya Bani Kalb ini dia jahat. Mereka rombongan yang jahat. Orang kata ada udang di sebalik ni. Okey, ada udang di sebalik batu. Mereka jahat.
Jadi mereka nak bawa Salman ni bukan sebab mereka nak bantu dia sampai ke tanah Arab itu. Tapi mereka jual Salman ni menjadi hamba. Tak baik lah. Oh, kan tak baik lah. Betul tak baik lah. Ya Allah. Takut kita Sekarang jangan memang jangan ikut-ikut orang sembarang. Tak kenal jangan ikut. Jadi Salman Al-Farisi ikut tadi kan kumpulan Bani Kalb itu, dia kan baiklah nak bawa dia pergi jumpa dengan orang Arab lah. Kan dia tak kata pun nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Cuma pada waktu itu dia kata dia nak pergi ke tanah Arab. Tapi Bani Kalb ni akhirnya dia jual Salman menjadi hamba. Dan di sini didatangkan kepada kita dengan satu ayat Al-Quran tentang Nabi Yusuf. Kan? Setelah itu berangkatlah Salman bersama rombongannya yang tidak menyayanginya persis seperti apa yang difirmankan Allah tentang Nabi Yusuf. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Siapa yang jual Nabi Yusuf ni? Adik-beradik. Nabi Yusuf kena jual berapa kali? 2 kali. Satu, pertama siapa jual dia? Adik-beradik dia. Kedua, siapa yang jual dia? Semua orang yang lalu? Pedagang? Betul ke? Ingat tak cerita Nabi Yusuf? Kau tak ingat dah? Dah lah cerita pasal Salman, tiba-tiba masuk Nabi Yusuf. Kau. Dia cerita pasal Salman, tiba-tiba dia masuk cerita Nabi Yusuf. Macam mana tu? Macam mana tu? Nabi Yusuf dijual berapa kali? 2 kali. Okay. Pertama dia oleh adik-beradiknya. Kedua, bila sampai di Mesir, diorang jual dia balik kan? Itu yang siapa beli? Aziz? Al-Aziz. Al-Aziz beli dia. Iaitu minister kan? Ada minister datang beli dia. Nampak tengok budak ni cantik, dia beli. Untuk dijadikan hamba kan anak angkat? Anak angkat. Okay. Jadi kita nampak kisah Nabi Yusuf itu dikaitkan dengan kisah Salman tadi. Okay. Salman Al-Farisi, dia ikut kumpulan tadi, Bani Kalb, dengan harapan supaya mereka ni dapat jaga dia. Sebab apa? Dia berikan kepada mereka dengan lembu, dengan kambing yang banyak tau. Bukan 1 ekor, 2 ekor. Tapi semua miliknya yang dia jaga ketika dia hidup dengan pendeta di Amuriah itu. Tapi di pertengahan jalan, mereka jual dia dengan orang Yahudi. Nampak daripada berapa agama tu? 3. Tapi dia tak masuk agama Yahudi ya. Dia dibeli oleh orang Yahudi bila Bani Kalb ini menjual dia sebagai hamba. Dan dia duduk dengan Yahudi ini sehinggalah datang seorang Yahudi daripada Madinah. Nampak bagaimana Allah permudahkan jalan dia untuk bertemu dengan Nabi. Sampailah ada ahli keluarga Yahudi ini daripada Bani Quraizah yang merupakan penduduk Madinah datang ke tempat itu dan dia beli Salman ni, dia bawa Salman pergi ke Madinah. Jadi Salman hidup di Madinah pada waktu tu. Sebelum Nabi SAW sampai di Madinah. Itu kisahnya. Bila Salman sampai di Madinah, dia nampak banyak pokok kurma. Kan pendeta tu ada cakap dengan dia kan, kau pergi ke tanah Arab, di situ ada banyak pokok kurma. Dia kata, ni kat sini ke? Dia kata, ni kat tempat ni ke yang diberitahukan kepada aku? Okey, dia punya hati dah mula rasa gembira tau. Dia kata, aku dah sampailah kat tempat yang diperintahkan untuk aku sampai. Walaupun pelbagai onak dan duri kena jual daripada orang tu, orang ni ambil dia sebagainya. Akhirnya dia bekerja di Madinah dengan seorang Yahudi ini yang merupakan Bani Quraizah. Bila dia duduk di situ, dia kata, sampailah pada satu ketika dia dengar bahawa ada orang yang nama Muhammad telah tiba di Quba. Dan pada waktu itu dia kata, aku sedang memanjat pokok kurma. Bila aku dekat atas pokok kurma ni, aku dengar ada orang pekik tu kan gementar.
Rasanya sangat berbeza, gemetar dan hampir-hampir saja aku jatuh di atas majikan aku yang dekat bawah. Tu kalau jatuh memang kena marah lah. Kan? Sebab apa saya kata kena marah? Bila Salman Al-Farisi dia dengar ada rombongan daripada Makkah sampai di Quba tu kan, dia rasa suka, dia terus lompat daripada pokok kurma tu, dia kata, betul ke? Betul ke? Dia kata gitu. Bila majikan dia kata, apa kau sibuk sangat ni? Betul ke? Betul ke? Pergi kerja. Kerja banyak. Itu kan. Sibuk. Siap kena tampar lagi. Majikan dia tampar dia. Dia kata, kau sibuk sangat nak tahu siapa datang betul ke? Pergi kerja balik. Dia pun kerja. Dia kata dia cuba cari peluang untuk berjumpa dengan orang yang dikata baru sampai daripada Makkah, yang tiba di Quba. Apa yang dia buat? Dia ambil kurma, dia berusaha pergi ke Quba, dia jumpa dengan orang yang dikatakan baru sampai tu. Tadi kan ada dia sebut ada 3 tanda kan? Pertama apa? Tak terima sedekah. Kedua? Terima hadiah. Nabi terima hadiah. Ketiga? Ada tanda kan? Okey. Dia Salman ni orang yang bijak tau. Dia bawa kurma ni, dia jumpa dengan Nabi. Pada waktu tu dia tak tahu tu Nabi lagi. Sebab dia nak tahu betul ke tidak ni Nabi. Dia ambil kurma ni, kata, ini sedekah, dia kata. Dia kata, ini aku bawa sedekah, makanlah. Nabi tengok, Nabi tengok kurma tu, Nabi suruh sahabat makan, Nabi tak sentuh. Dia kata, ini tanda pertama ni. Sebab dia tak terima sedekah. Tak apa, dia balik. Hari kedua dia datang, dia bawa kurma lagi. Dia kata kepada Nabi, semalam aku bawa kurma, tapi aku lihat anda tak makan, anda tak sentuh kurma tu. Ini hadiah, dia kata. Ini hadiah aku berikan, silakan makan tuan. Jadi Nabi makan. Bila Nabi makan, dia kata, tanda kedua. Betul. Pertama, dia tidak menerima sedekah. Kedua, dia menerima hadiah. Nabi makan bersama dengan para sahabat lah pada waktu tu. Kemudian dia nak cari tanda yang ketiga kan. Apa dia? Ada tanda dekat bahu Nabi kan. Okey. Dan pada hari yang ketiga, aku datang dan aku berusaha mengelilingi Nabi. Maknanya dia tengok gini-gini. Nabi dah risau tengok dia kan. Dia kata, apa hal budak ni? Dia gini. Nabi, dia kata, Nabi seolah-olah tahu apa yang cuba aku cari. Lalu Nabi SAW sengaja. Dia tunjukkan lah sebab nak tengok sangat kan. Buka. Dan akhirnya aku nampak tanda itu. Bila aku nampak, aku pun tersungkur di hadapan Nabi dan aku menangis di hadapan baginda. Dan pada waktu itu aku beritahu kepada baginda tentang kisah aku. Daripada Parsi, menjelajah ke seluruh tempat, daripada seorang yang beragama Majusi, menganut agama Nasrani, dan akhirnya aku bertemu dengan Nabi akhir zaman yang sebenar-benarnya. Dan aku beriman, sejak hari itu aku beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi kata, subhanallah kisah dia. Dan mereka yang mendengar kisah dia tu sangat kagum, sangat takjub. Di kalangan para sahabat yang duduk mendengar bersama-sama dengan Nabi, kisah daripada A sampai Z tu, dia cerita kepada Nabi bagaimana dia berjalan untuk mencari Allah. Ini kisah dia. Untuk mencari Allah, untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan hidayah. Itu yang kita kata hidayah ni dia tak boleh datang begitu saja pada diri kita. Hidayah ini Allah ni memang nak bagi pada kita, tapi bagaimana effort kita, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Bagi saya macam ni Muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pada kita dengan hidayah 24 jam, bukan nama hidayah Allah tunjukkan pada kita dengan hidayah 24 jam, pelbagai macam kebaikan, pelbagai macam amal soleh di hadapan mata kita. Tapi ramai antara kita yang memandang sepi kepada hidayah tersebut. Kita dapat hidayah itu, kenapa kita beramal? Taufik dan hidayah kita dapat sebab kita usaha. Dia sedemikian. Tapi letaklah macam mana pun, kan, pelbagai macam kebaikan di hadapan mata kita, tapi kalau kita lihat macam tak ada apa-apa, yang kita tak nak rebut, tak ada effort, tak ada usaha untuk beramal, tak ada usaha untuk buat, memang tak jadi apa-apa. Kita belajar daripada Salman Al-Farisi di sini bagaimana beliau daripada sebuah tempat yang sangat jauh mencari kebenaran, mencari Allah, yang akhirnya hingga ke akhir hayatnya menjadi sahabat Nabi SAW. Sangat indah perjalanan hidup dia. Meninggalkan keluarga, meninggalkan ayahnya yang tadi disebut apa? Aku adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh ayah aku.
Dalam keadaan yang sedemikian, dia tetap meninggalkan ayahnya kerana apa? Dia mencari kebenaran. Begitu selayaknya hidup kita ini kan. Mencontohi sosok diri yang bernama Salman Al-Farisi. Dalam keadaan kita mengamalkan agama ini, kita semua ni muslimah, alhamdulillah saya kata, kan? Semuanya lahir-lahir saja, orang kata dengar azan lah, senang kata gitu kan. Lahir-lahir saja mak ayah kita orang Islam. Lahir-lahir kita nampak mak ayah kita solat mungkin. Lahir-lahir kita dah dengar banyak perkara yang baik. Kita dengar tentang Nabi, kita dengar tentang banyak kebaikan tentang agama kita ini. Tetapi apa usaha kita untuk kekal dalam agama kita? Apa usaha kita untuk kekal terus beramal soleh dalam agama kita? Kalau kita nampak Salman Al-Farisi tu tadi, subhanallah, sangat dahsyat perjuangan dia. Sebab tu tadi dalam surah Muhammad Allah kata apa? وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. Kami akan uji kalian dalam keadaan kalian nak mencari kebenaran itu sehingga kami nampak kami tahu siapa di kalangan kalian yang benar-benar orang yang mencari kebenaran itu. وَالصَّابِرِينَ, orang yang benar-benar sabar ketika mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, kalau kita baca, dia kata setibanya di Madinah, Salman pun dibeli oleh seorang Yahudi, saya dah terangkan tu tadi. Ketika dia melihat kawasan Al-Harrah yang begitu panas, menyalalah api kerinduannya kepada Nabi SAW. Sementara pemilik rumah itu sendiri tidak mengetahui kerinduan tamunya, iaitu kerinduan Salman Al-Farisi kepada sosok diri yang bernama Muhammad. Pada saat dia dalam keadaan penantian, datanglah pemberi kabar gembira tentang kedatangan Al-Bashir, iaitu Muhammad SAW. Saat itu Salman sedang berada di puncak pohon korma. Itu yang tadi saya cerita tu. Bila datang kabar, dia dekat atas pokok korma, dia kata hampir-hampir jatuh. Bila dengar Muhammad datang di Quba pada waktu itu. Dan rasa takut yang bergejolak dalam dada ketika itu hampir membuat Salman mengurung niatnya untuk menemui Rasulullah SAW. Namun tekad yang kuat kembali meneguhkan hatinya, seperti halnya yang terjadi pada peristiwa dalam firman Allah, in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahsia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Ini kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Okey, betul. Tapi tentang yang mana satu? Zulaiha. Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Zulaiha Nabi Yusuf. Tak apa. Fir'aun, betul. Kisah apa tu? Apa dia? Bukan. Ini kisah yang Allah berikan ilham kepada ibu Nabi Musa yang menghanyutkan dia dalam sungai Nil. Datang tentera Fir'aun, kan dia carikan setiap rumah mana ada budak lelaki yang baru lahir. Jadi mak dia ni dah takut, dia hanyutkan anak dia dekat sungai tu. Padahal dalam hati dia ni dah nak meraung tau. Sebab ni anak baby kan, baru lahir hanyutkan dekat ni. Kalau kita orang kata meroyan. Tapi Allah kata apa? Inka nak selatu berdibi. Kalau kami tak teguhkan hati ibu dia tu, pasti dia akan dah meraung, dah beritahu kepada tentera Fir'aun, anak aku kat sungai. Macam tu. Tapi kami teguhkan hati dia. Sehingga kuatlah pendirian dia untuk menjaga rahsia itu. Hingga tak diketahui oleh tentera Fir'aun tentang keberadaan bayi tu. Sampailah masuk ke dalam halaman rumah istana Fir'aun. Fir'aun tak tahu pun itu adalah Musa, iaitu anak kepada ibunya tu tadilah, tak tahu pun. Kita nampak di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan Salman, begitulah juga situasinya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati ibu Nabi Musa tersebut. Maka dia cerita di sini, maka Salman segera turun dari pohon yang dipanjatnya untuk menemui rombongan pembawa berita gembira tersebut. Ketika itu keadaannya seperti perkataan seorang penyair. Okay, tak apalah, saya tinggalkan itu semua. Lihat kepada penenggang yang di bawah sekali ya. Akhirnya tidak lama kemudian Salman bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu dibandingkanlah naskah para pendeta dengan kitab aslinya dan ternyata keduanya benar-benar sama. Iaitu apa yang disebutkan oleh pendeta kepada dia
kau jumpa orang ini dengan tanda-tanda yang begini. Tadi kan saya dah ceritakan bagaimana dia apa yang dia buat untuk dia tahu betul ke ini Muhammad yang membawa agama Ibrahim, yang berada di atas jalan kebenaran sebagaimana yang pendeta wasiatkan kepada dia. Akhirnya bila dia buat semua tu tadi, pertama dia ambil kurma kan. Apa dia kata? Sedekah. Kedua, hadiah. Ketiga, ada tanda. Apa yang saya ceritakan tu tadi ialah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dalam Musnad Salman Al-Farisi. Bermakna daripada keseluruhan kisah tu tadi, daripada awal kita baca sampailah kepada perenggan yang akhir ini, dia berasal daripada hadis riwayat Ahmad. Maknanya ada penglibatan Nabi SAW. Salman Al-Farisi tadi kita baca dia seorang hamba kan. Dia sepanjang kita bawakan kisah dia tu, kita dapati bahawa dia adalah seorang hamba. Bermakna dia tak bebas untuk buat apa yang dia suka. Dia berada di bawah genggaman Yahudi. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, bantu saudara kalian. Bebaskan saudara kalian ini. Jadi dia negotiate dengan dia punya majikan. Aku nak jadi orang yang merdeka, Salman Al-Farisi ni. Jadi orang Yahudi ni kata, boleh engkau tanam pokok kurma kat kebun aku ni banyak-banyak, kemudian engkau kena sediakan duit. Jadi para sahabat bantu Salman Al-Farisi tau. Tanam pokok kurma kan, sebab nak bebaskan dia ni, kemudian bagi duit, kumpul duit, maknanya buat macam orang kata aid lah, satu bantuan untuk bantu Salman ni. Mereka kumpulkan duit semua, akhirnya Salman pun jadi orang yang merdeka. Dia dapat bebaskan dirinya berdasarkan kepada saranan Nabi SAW. Sebab itu dalam peperangan Badar, dalam perang Uhud, Salman dia tak ikut serta. Sebab dia masih lagi status hamba. Sebab itu kita nampak peranannya dalam peperangan Khandaq. Antara peperangan yang terawal tu kan, peperangan yang terawal pertama tu dia tak ikut. Tapi dalam peperangan Khandaq, Salman turut serta kerana dia sudah menjadi orang yang merdeka. Sejak itu, sampailah Nabi SAW wafat, dia mengikuti pelbagai macam ekspedisi peperangan bersama dengan Nabi SAW. Okay, so tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Salman Al-Farisi dia duduk dengan 5 orang pendeta. Okay. Di tempat yang berbeza-beza ya. Okay. Yang pertama dekat mana ni? Yang pertama dia tak cakap kat mana? Yang ketiga baru cakap dekat Mosul. Pendeta ketiga di Mosul, pendeta yang keempat di Nasibin, pendeta yang kelima di Amuriyah. Maknanya tempat yang berbeza-beza. Okey, bila sampai kepada yang kelima, pendeta yang kelima, dia kata dah tak tahu dah nak cari mana satu yang masih lagi kekal dengan agama Nasrani yang betul. Jadi kata sekarang ini sudah ada Nabi baru. Dia katakan, kamu cari dia yang berpegang pada ajaran agama Ibrahim. Yang memberikan dia, pendeta ni wasiatkan kepada dia dengan 3 tanda yang perlu engkau cari. Dan orang itu berada di mana? Tanah Arab yang mana banyak pohon korma. Okey, satu dia kata tadi, tidak terima sedekah. 2, tidak pula. Okey, 3 ada tanda kenabian dekat mana? Bahu. Dan akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW dan kita nampaklah baik keislamannya kan. Jadi orang yang disayangi oleh Nabi SAW dan seterusnya menjadi sahabat
Nabi SAW yang memberikan contoh yang banyak sekali kepada kita. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab biografi sahabat, ada banyak menceritakan tentang keluasan ilmu yang ada pada Salman Al-Farisi, bagaimana dia ni jadi orang yang sentiasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Jadi Salman Al-Farisi, dia ni adalah sahabat Nabi yang Nabi saudarakan dengan Abu Darda. Jadi biasa macam inilah dalam konteks kehidupan Nabi, kehidupan zaman Nabi ni, para sahabat mereka ni akan dipersaudarakan dengan sahabat yang lain. Biasa kita dengar orang Muhajirin disaudarakan dengan Ansar. Jadi untuk kes Salman ni orang mana sebenarnya? Orang Parsi. Orang Parsi nak saudarakan dengan siapa pula? Leceh lah pula kan. Sebab dia bukan Muhajirin, bukan Ansar. Jadi sekarang Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Abu Darda. Ada sebuah hadis yang sahih menceritakan tentang persaudaraan ini. Jadi saya nak bawakan hadis ini sebagai satu penutup lah bagi kisah Salman Al-Farisi tersebut. Saya nak tutup kisah dia dengan bawa hadis ini supaya kita nampak bagaimana Salman ni walaupun dia kita kata bukanlah orang yang asalnya Islam, tetapi bila dia masuk Islam tu dia memiliki kefahaman yang sangat baik tentang agama dan memberikan nasihat kepada para sahabat tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi Salman Al-Farisi di dalam hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Bermakna mereka ini walaupun bukan sama keturunan, bukan daripada tempat yang sama, tetapi sudah dianggap macam saudara. Satu hari Salman dia ziarah Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Bila sampai di rumah Abu Darda, dia nampak Ummu Darda dulu. Fara'a Ummu Darda mutabadzila. Dia nampak Ummu Darda dalam keadaan yang mutabadzila. Apa maknanya? Siapa tahu bahasa Arab? Mutabadzila tu maksudnya kurus, tak terurus. Pakaian yang tak terurus. Pakaiannya compang-camping. Dia kita panggil opposite pada pakaian yang cantik. Yang lawa lah. So bila Salman nampak Ummu Darda ni dalam keadaan yang begitu, Salman tanya kepada Ummu Darda. Dia kata, ma sya'nuki, kenapa dengan kau? Kenapa kau jadi macam ini? Kan daripada pakai cantik-cantik, tiba-tiba pakai pakaian yang lusuh, macam orang kata hidup segan mati tak mahu. Macam itu keadaannya kan. Tak kisahlah, tak kisah apa nak jadi dengan aku. Macam itu keadaannya. Jadi Salman ni pelik kan. Ma sya'nuk, kenapa dengan kau ni? Ummu Darda kata gini kepada Salman. Dia kata, akhuka, saudara kau, Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Dia dah tak ada keinginan pada dunia. Dia memang tak ada keinginan pada dunia. Memang dah, sebab apa? Abu Darda ni siang puasa, malam qiyamul lail, kan? Dia tak ada masa dengan keluarga. 24 jam hanya dengan ibadah. Kita buat apa aku nak pakai lawa-lawa? Dia tengok aku pun macam tu kan. Dan siang puasa nak buat apa? Malam pula, kalau pakai cantik, dia solat dia je sepanjang masa. Memang dia tak tengok pun aku ni. Jadi itulah maksud Ummu Darda ni. So, Salman ni, dia pun tunggu Abu Darda balik. Bila Abu Darda balik, faja Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Bila Abu Darda balik, dia pun nampak Salman datang rumah dia. Biasalah tetamu datang rumah, kita kena raikan. Jadi Salman pun dia buat makanan. Abu Darda buat makanan untuk Salman tetamu dia. Jadi Salman kata, "Milah makan sama-sama." Tak nak makan. Aku puasa. Kata gitu kan. Jadi Salman kata apa? Kalau kau tak makan, aku tak makan. Kena makan sama-sama dengan aku. Sebab ini kan kita members kan, nak jaga hati members, tak apalah, terpaksalah. Okay, dia batalkan puasa dia pun makan. Kemudian Salman ni, dia ambil inisiatif untuk bermalam di rumah Abu Darda. Jadi pada malam itu dia kata macam inilah. Falamma kana al-lail, bila sampai waktu malam, zahaba Abu Darda yaqum. Bila masuk waktu malam, Abu Darda terus lekas-lekas bangun, dia nak solat.
Jadi aku kata kepada dia, nam. Kau tidur. Nam bukan tanam tiba-tiba pula. Memang tu bahasa Arab. Nam. Okay, tidur. Fanama. Jadi Abu Darda tengok Salman, okey lah. Sibuk dia ni macam tu. Datang rumah orang paksa makan lah, suruh tidur lah apa. Orang nak buat ibadah pun tak boleh. Jadi dia tidur. Falamma kana al-lail zahaba, okey, Abu Darda ya mana tadi? Fanama summa zahaba yaqumu faqala nam. Falamma kana min akhiril lail, bila sampailah pada akhir malam, baru Salman kejut dia bangun, jom kita bangun, kita solat. Baru betul kan caranya kan? Takkanlah solat sepanjang malam, tak nak tidur. Itu masalahnya. Jadi Salman kata, jom bangun, kita solat. Jadi bila Abu Darda bangun, solat dengan dia, setelah itu Salman pun kata begini kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Ini pesan Salman kepada Abu Darda. Salman kata gini, sesungguhnya pada Tuhan kamu memang ada hak. Pada diri kamu sendiri ada hak. Pada ahli keluarga kamu ada hak. Kau letakkanlah setiap sesuatu hak itu pada tempatnya yang betul. Kita nampak bijak kan Salman tu kan? Dia bukan kita kata orang Arab tau Salman ni. Bukan orang yang kita sebut juga yang bukan Muslim, bukan gitu. Dan dia bukanlah awal orang yang pertama datangnya turun wahyu terus beriman kepada Nabi. Jauh perjalanan tu. Tetapi bila dia memeluk agama Islam, dia masuk agama Islam, bagaimana kita nampak ilmunya, kefahamannya sangat baik. Sehingga dia memberikan pesanan yang begitu kepada Abu Darda. Bukan kita nak kata tak boleh untuk puasa. Tetapi dia mesti mesti mengikut kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan kata tak boleh nak bangun malam. Boleh, tapi kita mesti tidur, mesti rehat. Bukan kita kata tak boleh berkeluarga, boleh. Tetapi bila dah berkeluarga tu, mestilah bijak untuk membahagikan masa antara ibadah dan keluarga. Namun Abu Darda dia tak buat sedemikian. Sehingga isterinya pun rasa macam tak payahlah aku ni nak melayan suami dan sebagainya. Tak ada keadaan itu. Bila kita nampak kalau isteri dah berubah jadi sedemikian, maknanya dah teruk tau. Kita kalau jadi isteri yang memang dah tak ada rasa nak hidup, apa? Maknanya itu something wrong dekat rumah. Kita kalau jumpa kawan kita tiba-tiba macam hidup dia macam dah terumbang-ambing, maknanya dekat rumah ada masalah. Sampaikan dia menjejaskan banyak perkara dalam kehidupan dia. Bermakna suaminya bermasalah. Jadi Salman yang dia perbaiki bukan isterinya. Yang perlu diperbaiki ialah suaminya. Gitu kita. Jangan tiba-tiba kau tak pandai jaga laki kau. Itu kita. Kau tu yang tak pandai jaga laki kau. Kau kan perempuan, pandai-pandailah pujuk-pujuk. Senangnya cakap nak pujuk-pujuk suami ni. Bukan senang lah lelaki kita nak pujuk abang. Tak adalah maknanya. Kalau orang dah tak nak lah gitu kan situasinya kan. Takkan kita nak abang jom. Orang kata akhirnya kau tak malu lah. Akhirnya kita pula kena. Situasi begitu. Kita kadang-kadang kalau tak kena pada kita, kesenang cakap lah. Pandai-pandai kita kan orang perempuan, pandai-pandailah pujuk suami, gunakanlah senjata kita. Senjata apa kau ada? Senjata apa kau ada? Senjata memujuk lah. Saya faham itu. Tetapi tak semua suami sama, betul tak? Kita nampak Salman di sini, bila isterinya kita nampak yang mula dia jumpa ialah isterinya. Sepatutnya memang kita nampak kalau secara logiknya kena tembak tu bini dia lah kan. Asal kau macam ini, asal gini. Tak boleh, jadi isteri kena cantik-cantik, kena gini. Mesti dia akan kata gitu. Tetapi nampak bijaknya Salman Al-Farisi. Bukan isterinya yang perlu dibetulkan, tapi suaminya dalam rumah itu yang perlu dibetulkan. Terus dia pun beritahu kepada Abu Darda tentang hak Allah, hak diri sendiri, hak dengan ahli keluarga, hak isteri, hak anak contohnya begitu. Sebab setiap yang ada di sisi kita ini memiliki hak. Dan Abu Darda ni dia tak berpuas hati. Dia jumpa dengan Nabi, dia ceritakan kepada Nabi apa yang Salman buat. Nabi pun kata apa? Sadaqa Salman. Salman benar. Dalam hadis ini, kita lihat yang kata fa'ati kulladhi haqqin haqqa tu bukan kata-kata Nabi. Tetapi Nabi acknowledge. Nabi mengakui
apa yang dibuat oleh Salman itu juga kita panggil sebagai sesuatu yang boleh disandarkan kepada Nabi. Nabi kata apa? Betul apa yang Salman buat, Nabi setuju, bermakna inilah sesuatu yang kita panggil sebagai hadis Nabi yang sahih yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita. So begitulah situasi kita nampak Salman Al-Farisi ini. Bukan saja perjuangan dia dalam nak menjadi seorang Muslim itu daripada satu tempat yang jauh kepada satu tempat untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sampailah setelah dia itu beriman kepada Allah, dia berusaha untuk menjadikan dirinya orang yang berilmu, yang berkefahaman yang betul, kan, membantu juga saudaranya untuk berada di atas jalan Allah dengan cara yang betul. Dia tak mementingkan diri dia sendiri pada waktu itu. Tak kisahlah, aku beramal, aku punya sendiri, aku suka lah, kau nak beramal macam mana, aku beramal lah. Ada orang mungkin begitu. Tetapi dia Masya Allah, kan, dia nampak ada something wrong dengan kawan dia pun usaha untuk perbaiki. Jadi begitu ya kita ni. Ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada diri Salman Al-Farisi ini. Pertama ialah tentang akidah. Okay, saya tutup ya perbincangan pada pagi ini. Pertama, kita belajar tentang akidah, iaitu keyakinan kita kepada Allah. Okay, tentang bagaimana ni dia berusaha untuk mencari agama yang benar dalam kehidupan dia, sehinggalah daripada satu tempat ke satu tempat, akhirnya ada di kalangan para ulama hadis mengatakan ketika Salman berada di Madinah umurnya 40 tahun. Jauh perjalanan tu. Ketika dia tinggalkan ayah dia, usia dia ketika itulah waktu remaja. Kita ambil dalam 18-19 lah gitu. Dia jumpa dengan Nabi usianya 40 tahun. Panjang kan? Kita bayangkan diri kita. Mula-mula ni mungkinlah kita ni ada banyak sangat ups and downs kan. Walaupun orang kata muslimah tapi kejap tak pakai tudung, kejap pakai tudung gitu kan. Kadang-kadang kita pakai tudung part time tu kan. Pakai tudung part time, solat part time, semua part time lah. Masuk umur 40 tahun dah nak jadi full time dah. Boleh tak? Boleh. Bukan kita kata tak boleh. Tapi apa effort kita? Kita lihat daripada sudut yang sedemikian. Apa usaha kita untuk mengekalkan keimanan kita dengan keadaan keimanan yang baik? Apa usaha kita untuk mengekalkan akidah yang kita pegang sekarang ini menjadi akidah yang sangat bersih daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita belajar tentang hal itu daripada diri Salman Al-Farisi. Okey. Yang kedua ialah kita belajar tentang kesabaran, kan? Sabar tak Salman tu? Apa yang dia sabar tadi? Kena ikat dengan bapak dia. Lepas tu kena jual. Oh siang kena jual, ya Allah ya Tuhanku. Tak dapat bayangkan kalau diri kena jual, takutnya. Okay. Kena jual kan? Lelaki kena jual tak ada masalah tau. Perempuan kena jual. Itu tak boleh, tu cerita lain. Kena jual. Lagi jumpa dengan rahib yang penunggang agama kan? Maknanya dia belajar banyak perkara. Experience. Pengalaman hidup dia sebelum bertemu dengan Nabi SAW mengajarkan tentang kesabaran yang sangat tinggi. Sehingga bila dia memasukkan dirinya, maksudnya dia menganut agama Islam pada waktu itu, kesabarannya dah memang sudah ada dah. Apa-apa yang berlaku ketika dia menganut agama Islam, bagi dia sesuatu yang sudah biasa. Tentang ujian dalam kehidupan. Okey, yang ketiga, kita belajar apa tentang Salman Al-Farisi ni? Siapa nak cakap? Saya cakap ya. Satu tentang akidah, kedua tentang kesabaran, ketiga tentang contoh yang baik. Tentang apa? Tentang Abu Darda. Okey, menjadi teman yang baik. Yang ketiga. Menjadi teman yang baik. Teman yang kita anggap ia sebagai saudara. Kita kalau nampak kawan kita salah, jangan kita biarkan. Kita usaha untuk betulkan. Bagi saya, kalau kita dah rapat dengan seseorang, lagi mudah untuk kita tegur. Maknanya macam ni lah, kalau kawan tu touch engkau, jangan sibuk-sibuk nak tegur. Faham tak? Kawan touch engkau. Macam jumpa-jumpa kat kuliah gini, tiba-tiba Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam gitu kan. Lepas tu balik rumah, tak ada apa-apa. Tak rapat lah. Tiba-tiba kawan buat salah, kita tegur. Itu memang boleh mendatangkan kemarahan. Maknanya sini lah kita nampak Abu Darda dengan Salman ni dah memang rapat. Dah sampai macam saudara. Sebab tu kata ahuka. Bila isteri dia kata kan tentang Abu Darda ni, dia kata ahuka Abu Darda. Saudara engkau, abang engkau, adik engkau Abu Darda. Dia gunakan ayat yang begitu untuk menunjukkan betapa rapatnya dia
dengan Abu Darda. Sebab itu dia tegur. Jadi kita ni, kalau kita ada kawan yang baik, yang rapat dengan kita, orang kata sisters fillah lah, gitu kan. Sisters fillah nampak sangat. BFF till Jannah ya. BFF till Jannah lah. Pergi mana-mana sama. Kalau satu hari tak jumpa rindu. Dah chat dekat Instagram, sambung dekat WhatsApp. Macam tu orang perempuan. Macam biasa je Sakinah. Biasalah waktu tu. Kan kalau rasa macam dah sebulan tak keluar, rasa macam dah panas kat rumah. Aku jumpa macam tu kan keadaannya kan. Kalau begitu situasinya, maknanya rapat kita nampak. Rapat sangat-sangat, dan kalau kita ada terlihat sesuatu yang silap yang kawan kita buat, jadilah orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan itu dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik yang boleh diterima oleh teman tersebut. Sebab mungkin kita dah rapat, so kita tahu bagaimana cara yang baik untuk kita approach dia, untuk kita beritahu kepada dia apa yang betul, apa yang salah. Okey, mudah-mudahan sedemikian. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ada sedikit permintaan di sini. Okey, ada permintaan untuk dibacakan Al-Fatihah bagi almarhum Jamal Muhammad dan almarhum Syah Mikail. Ya, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk kedua almarhum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya, meringankan azab kubur, melindungi mereka daripada azab kubur dan menempatkan mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baik, terima kasih. Itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.